Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، atau kama qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ini sekali lagi kita dapat menjalani ibadah puasa di dalam bulan Ramadan yang mulia dan mubarak ini, di mana puasa adalah suatu kefarduan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana umat-umat yang terdahulu juga telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan perintah berpuasa. Sebagaimana Allah taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan, telah maktubkan amalan berpuasa ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai kefarduan kepada umat-umat yang terdahulu. Dan sebagaimana yang lazimnya kita ketahui, amalan berpuasa ini berhubung dengan bulan Ramadan yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahawa bulan Ramadan itu adalah suatu bulan yang mana telah diturunkan Al-Quran padanya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Yang telah diturunkan padanya Al-Quran. Yakni bulan Ramadan ini mempunyai perhubungan yang sangat rapat dengan sejarah penurunan Al-Quran. Ya. Bahkan menurut keterangan ulama, kitab-kitab yang terdahulu sebelum Al-Quran, ya, begitu juga suhuf-suhuf yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi-Nabi yang terdahulu, juga telah diturunkan di dalam bulan yang Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Ya. Dikatakan bahawa Nabi Ibrahim AS menerima kitab suhufnya pada 12 atau 18 hari bulan daripada bulan Ramadan. Dan Nabi Musa AS menerima kitab Tauratnya pada 6 hari bulan Ramadan. Dan Nabi Isa AS menerima kitab Injil pada 12 atau 13 hari bulan Ramadan. Begitu juga Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah turunkan di dalam bulan Ramadan. Ya. Ini kebanyakan firman-firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu yang diturunkan secara berdikit-dikit, kebanyakannya dalam bulan Ramadan. Jadi daripada sini dapatlah kita perhatikan terdapat satu perhubungan yang besar, lagi rapat di antara kitab-kitab Allah dan bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan adalah bulan di mana kitab-kitab Allah diturunkan. Ya. Maka atas alasan inilah kita dianjurkan untuk memperbanyakkan membaca Al-Quran, mentilawah Al-Quran, ya, bertadarus Al-Quran, menghayati, tadabbur isi kandungan Al-Quran. Ya, sibukkan diri kita sebanyak-banyaknya dengan penghayatan Al-Quran. Dan inilah merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang soleh daripada zaman salafus soleh, ya, sehinggalah para ulama di zaman kita hari ini pun banyak yang menjadikan Al-Quran itu sebagai amalan yang lazim di dalam bulan Ramadan. Ya. Di samping mengadakan majlis-majlis bertadarus Al-Quran, supaya apa? Supaya limpahan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, limpahan nur, hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan rahmatnya itu akan dapat kita perolehi apabila kita membaca Al-Quran. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran padanya, yang mana Al-Quran itu adalah sumber hidayat. Hudan linnas. Sumber hidayat kepada sekalian manusia. Ini setiap manusia yang mencita-citakan kejayaan, keselamatan yang sempurna, yang sebenar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
untuk kehidupan yang kekal abadi dalam akhirat adalah dengan kita mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan mengambil petunjuk daripada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan bimbingan, petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Dan segala petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan penjelasan, yang menjelaskan keterangan-keterangan Al-Quran. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penunjuk hidayat, pemberi bimbingan yang mengajak kita kepada jalan yang lurus, yang membimbing kita kepada jalan untuk mendapatkan rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran adalah petunjuk untuk sekalian manusia. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan segala kepentingan-kepentingan dan segala perintah-perintah dan larangan yang terkandung di dalam Al-Quran kepada umatnya, supaya umat ini dapat mengambil manfaat daripada kitabullah. Supaya umat ini mendapat petunjuk hidayat daripada kitabullah. Wal furqan. Dan supaya manusia ini dapat membezakan apakah yang hak, kebenaran, dan apakah yang merupakan perkara-perkara yang batil. Jadi dengan Al-Quran itu akan dapat memberikan penerangan yang akan menjadi cahaya penyuluh, menerangi akal, jiwa dan fikiran serta hati manusia, dan memberikan panduan kepada kita bagaimana kita perlu menjalani kehidupan kita di dunia ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia mempunyai berbagai-bagai persoalan dalam kehidupan. Ada manusia yang mempunyai berbagai-bagai persoalan tentang apakah tujuan kehidupan kita di dunia dan ke mana kita akan kembali pergi sesudah kita mati, dan kenapa kehidupan ini perlu ada kematian. Jadi berbagai-bagai persoalan-persoalan yang timbul di dalam fikiran manusia ini ada jawapannya di dalam Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk menjawab segala persoalan-persoalan yang timbul di dalam pemikiran manusia. Jadi kedatangan manusia di atas muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, hadirkan kita di atas muka bumi ini sebagai hambanya yang membawa amanah, yang mana kita diberikan bebanan, tanggungjawab, taklif, untuk membawa amalan agama dalam kehidupan kita. Bukan untuk tempoh masa yang sekejap, bukan sehari, bukannya untuk seminggu, ataupun bukannya untuk hanya sebulan, ataupun bukan hanya untuk tempoh masa setahun, laksana dunia ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menciptakan maut, kematian dan hayat, kehidupan itu untuk menguji kamu siapakah yang lebih baik amalannya. Ini manusia mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan beramal untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran menegaskan segala perintah-perintah tersebut. Bagaimana untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana untuk mendiami kehidupan di atas dunia ini dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana untuk mempersiapkan bekalan untuk menghadapi kehidupan sesudah mati menuju kepada kehidupan akhirat untuk selama-lamanya. Dan kematian itu bukanlah suatu penghabisan kehidupan. Kematian hanyalah suatu yang akan memindahkan kita daripada alam kehidupan dunia menuju kepada alam akhirat. Ya. Kematian itu hanyalah merupakan perpindahan untuk kita. Ya. Maka dalam kehidupan akhirat, panjang lagi kehidupan yang akan kita tempuhi. Ya, menempuh kehidupan mahsyar, mizan, sirat, sebelum kita ditentukan masuk ke dalam syurga ataupun neraka. Ya. Jadi segala keterangan-keterangan tentang kehidupan dunia dan akhirat ini, hakikat kehidupan dunia yang sementara ini dan kehidupan akhirat yang kekal abadi ini, Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan di dalam Al-Quran supaya kita berfikir. Ya. Kerana kematian itu bukanlah menjadikan kita habis tanpa ada sebarang penghisaban. Ya. Kematian itu bukanlah suatu penghabisan hidup. Sebaliknya kematian itu adalah yang akan membawa kita berpindah dari satu negeri yang bersifat sementara ke negeri yang bersifat kekal abadi. Jadi bulan Ramadan mempunyai hubung kait yang sangat rapat dengan Al-Quran. Ya. Dikatakan bahawa baginda Nabi SAW membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini, ya, bertadarus, ya, dengan malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Kerana itu ianya menjadi kebiasaan amalan sekalian para solihin, ya, bertadarus Al-Quran, membaca keseluruhan Al-Quran itu di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana malaikat Jibril alaihi salam juga pernah membacakan seluruh Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad SAW di dalam bulan Ramadan. Dan dalam setengah-setengah riwayat pula dia menyatakan bahawa baginda Rasulullah SAW pernah membaca keseluruhan Al-Quran itu dan malaikat Jibril alaihi salam mendengarnya. Ya. Yakni ada kalanya, ya, malaikat Jibril alaihi salam membacakan Al-Quran dan ada kalanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarnya. Yakni seperti mana yang kita biasa amalkan dalam majlis tadarus dan tilawah Al-Quran. Ya. Jadi berpandukan kepada dua-dua riwayat tersebut,
Maka ulama telah menyatakan adalah mustahab membaca Al-Quran dengan cara yang demikian. Di mana seorang membaca manakala yang lainnya mendengar. Ya. Jadi masjid-masjid, surau-surau ataupun mungkin setiap rumah-rumah, ya, boleh menghidupkan amalan bertadarus Al-Quran ini. Tak semestinya kita lakukan di masjid, ya. Tapi sebaik-baiknya kalau kita dapat lakukan amalan tadarus itu di masjid, itu lebih afdal. Ataupun mungkin kita tidak ada masa untuk bersama-sama dengan jemaah, ya, seorang membaca, seorang mendengarnya, ya. Maka kita carilah masa yang dapat kita luangkan untuk membaca Al-Quran. Tak kiralah sama ada di waktu pagi ataupun tengah hari ataupun petang, ya, ataupun pada waktu malam. Kerana bulan Ramadan ini perlu kita perbanyakkan dengan membaca Al-Quran. Ya. Kerana kalau kita tak baca Al-Quran, kita akan membaca juga. Betul tak? Macam-macam kita baca hari ni. Kalau dulu orang baca surat khabar, baca majalah, ya, baca buku-buku, novel dan sebagainya, baca juga walaupun dia tidak baca Al-Quran. Ya. Tapi hari ni mungkin kita tak payah usung buku, tak payah usung kitab, kita boleh baca juga apa yang ada di dalam kandungan, ya, telefon kita. Jadi pembacaan Al-Quran itu dia tak sama dengan kita baca perkataan-perkataan manusia ini, kerana Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap huruf yang kita baca akan kita perolehi hasanah kebaikan daripadanya. Kalau biasanya satu huruf kita dapat 10 pahala. Bulan Ramadan ini adalah suatu bulan di mana Allah akan melipat gandakan amalan kita. Setiap amalan-amalan kita. Ya. Kalau kita melakukan amalan yang sunat, akan diberikan ganjaran fardu. Macam orang yang sembahyang sunat, maka dia akan mendapat pahala fardu. Bagi orang yang melakukan amalan fardu, maka dia akan diberikan ganjaran 70 kali ganda bagi setiap amalan fardu itu. Nampak? Betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, khasnya di bulan Ramadan. Ya. Dan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sering memperingatkan kepada para sahabatnya, khasnya tatkala di akhir bulan Syaban, sebelum menjelangnya bulan Ramadan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada para sahabatnya tentang kedatangan satu bulan yang mulia. Ya. Bahawa bulan yang mulia, yang paling diberkati dan yang terdapat di dalamnya satu malam yang tersangat besar kelebihannya. Ya. Di dalam bulan Ramadan ini mengandungi satu malam yang paling diberkati, yang mana terdapat kelebihan yang sangat besar, fadilatnya. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surah Al-Qadr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam yang dimaksudkan itu adalah malam Lailatul Qadar. Ya. Malam Al-Qadar yang kelebihannya lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Ya. Jadi kalau dalam bulan Muharram tak ada.
Bulan Syaban pun tak ada. Bulan Rejab pun tak ada kelebihan malam tu. Ya. Apatah lagi bulan-bulan yang lain. Selain daripada malam di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu malam yang terlebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Inilah malam ataupun bulan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan begitu besar kelebihannya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan Ramadan yang mengandungi malam Lailatul Qadar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa pada siang harinya di dalam bulan Ramadan ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan amalan solat sunat tarawih sebagai sunnah pada malam di dalam bulan Ramadan ini. Jadi dalam bulan Ramadan ini amalan-amalan yang khas yang tidak ada untuk kita lakukannya pada bulan-bulan yang lain, ya. Yakni sembahyang sunat tarawih, ya. Kalau dalam bulan-bulan yang lain tidak ada disunahkan sembahyang sunat tarawih. Ya, kalau sembahyang sunat tahajud tu, ya, bila-bila pun boleh, ya. Malam-malam, tiap-tiap malam pun boleh. Ya, kalau kita nak sembahyang sunat duha tiap-tiap hari pun boleh. Ya. Kalau kita nak sembahyang sunat hajat ke, ya, atau sunat tasbih ke, itu bila-bila boleh, siang boleh, malam pun boleh. Tetapi sunat tarawih Allah Subhanahu Wa Taala telah sunnahkan, ya, untuk bulan Ramadan sahaja. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan solat sunat tarawih itu sebagai satu sunnah. Ya. Barang siapa yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah dia banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, melakukan amalan-amalan yang baik, ya, menetapkan niat-niat yang baik, sangkaan-sangkaan yang baik, ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran yang baik, yang sempurna, ya, bagi satu amalan sunat yang dilakukannya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kepadanya akan diganjari sebanyak amalan fardu. Ya, dengan satu amalan sunat, ya. Katakanlah seorang yang mendirikan sembahyang sunat di dalam bulan Ramadan ini, Allah akan memberikan ganjaran fardu seperti dia bersolat fardu, ya, yang dilakukan pada masa-masa yang lain, ini pada bulan-bulan yang lain. Dan bagi sesiapa yang melakukan amalan yang fardu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganjarinya sebanyak 70 kali ganda amalan fardu yang dilakukannya pada masa-masa yang lain. Ya. Jadi bulan Ramadan ini menuntut kita supaya banyak bersabar di samping kita menahan haus dan lapar, ya. Bulan Ramadan ini menuntut kita supaya sabar, ya. Kerana kesabaran adalah satu perkara yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala beserta dengan orang-orang yang sabar. Jadi dalam bulan Ramadan ini kita akan diuji dengan sifat kesabaran. Menahan haus dan lapar perlukan kesabaran. Ya.
Di samping itu mungkin kita akan diuji dengan perasaan-perasaan yang mungkin akan menyebabkan kita rasa tidak senang ataupun tidak selesa hingga menerbitkan rasa kemarahan. Itu juga menuntut kesabaran, menahan kemarahan. Ya. Itu juga adalah jalan-jalan kesabaran. Di samping itu, kesabaran yang paling utama adalah kita tetap istiqamah dalam mentaati perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dengan penuh keikhlasan hati dan mengharapkan ganjaran pahala, dengan keyakinan, dengan penuh keimanan, insya-Allah subhanahu wa ta'ala kesabaran itu ada ganjarannya. Dan ganjarannya, innallaha ma'as sabirin. Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Jadi, apakah yang lebih bernilai, bererti, jikalau kita hanya mendapat ganjaran pahala tetapi Allah tidak beserta dengan kita? Mungkin dengan amal-amal kebaikan kita mendapat pahala yang banyak tetapi Allah tidak beserta dengan kita. Tetapi dengan amalan sabar, innallaha ma'as sabirin. Allah subhanahu wa ta'ala beserta dengan orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin, dan berilah khabaran gembira bagi mereka yang sabar, yang tetap istiqamah dalam menjalani amalan ibadah puasa, istiqamah dalam melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan ganjaran bagi kesabaran yang sejati adalah jannah, ini syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam bulan Ramadan ini juga menuntut kita supaya ada perasaan simpati, timbang rasa. Jangan mementingkan diri kita sendiri semata-mata, tetapi kita perlu melihat juga apakah keperluan-keperluan saudara kita yang memerlukan. Mungkin ada orang-orang yang miskin, yang dhaif, yang tidak ada kemampuan untuk menjalani bulan Ramadan dengan sempurna. Jadi, bulan Ramadan ini juga adalah bulan simpati terhadap saudara-saudara kita yang beriman. Ya. Dan bulan Ramadan ini Allah subhanahu wa ta'ala jadikan rezeki bagi orang-orang yang benar-benar beriman itu bertambah. Ya. Ini keberkatan tu Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan dengan pertambahan rezeki. Maka barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa sebagai pembuka puasanya, iaitu pada matahari terbenam, ketika saat berbuka puasa, sesiapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat keampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap dosa-dosanya yang telah lalu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan amalan tersebut sebagai pembebasan dirinya daripada api neraka Jahannam. Dan orang-orang yang memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa ini, ganjaran untuk mereka, ganjaran pahala untuk mereka sama seperti orang yang berpuasa tu, tanpa mengurangkan pahala mereka, orang yang berpuasa itu sedikit pun. Ya. Ini ganjaran untuk siapa? Untuk orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa. Ini menyediakan keperluan makanan untuk mereka berbuka puasa. Maka pahala puasa mereka juga akan dapat pada orang yang memberi makan. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita melakukan banyak kebajikan, kebaikan, ya, supaya memberi manfaat sesama manusia. Sehingga kalau kita tidak mampu untuk memberi orang yang berpuasa itu makanan yang sempurna untuk membuka puasanya,
maka kita sediakanlah apa yang kita mampu, walaupun seteguk air, segelas air atau secawan air ataupun sebiji tamar, ya. Ataupun kata Nabi SAW, sekali sisipan susu. Jadi kemampuan yang ada pada kita tu, kita sediakanlah, ya, sedikit sebanyak juadah keperluan untuk orang-orang yang berbuka puasa dengan niat sedekah, ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan ganjaran yang sama kepada dia yang telah memberikan kepada orang yang berpuasa bagi membuka puasanya, ya. Jadi kalau kita pun berpuasa, kita bagi makan orang berpuasa, kita dapat 2 pahala puasa. Satu pahala puasa kita, satu pahala puasa orang yang kita bagi makan tu, ya. Jadi inilah bulan yang mana pada permulaannya membawakan kerahiman Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni dalam 10 hari yang pertama ini, bulan di mana Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan rahmatnya, kerahimannya, kasih sayangnya, belas kasihannya kepada sekalian orang-orang yang beriman. Dan pada pertengahannya, yakni pada 10 hari yang kedua, yang pertengahannya Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan keampunannya, ya. Inilah bulan yang pada permulaannya membawakan kerahiman Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pertengahannya memperolehi keampunannya, ya. Jadi dalam bulan Ramadan ini, di samping kita mempertingkatkan amalan ibadah kita, solat, tilawat, sedekah, ya, membayar zakat, maka hendaklah kita juga mengharapkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kerana bagi Nabi SAW menganjurkan kita supaya memperbanyakkan 4 perkara, 4 amalan di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, iaitu memperbanyakkan penyaksian kita dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah, iaitu kalimah thayyibah, ya. Ini memperkuatkan ataupun mempertingkatkan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita mengucapkan la ilaha illallah sebanyak-banyaknya, jadikan zikrullah, ya. Sambil kita menyebut la ilaha illallah, kita hadirkan penghayatan maknanya, pengertiannya, bahawa tiada yang memberi manfaat, tiada yang memberi mudarat, tiada yang memberi kebaikan ataupun menghindarkan kejahatan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan perkara yang perlu kita perbanyakkan dalam bulan Ramadan ini, kata Nabi SAW, adalah istighfar, meminta keampunan kepada Allah Taala dengan ucapan astaghfirullah. Aku meminta ampun kepada Allah. Dengan astaghfirullah, Allah Subhanahu Wa Taala bukan sahaja akan mengampuni dosa-dosa kita, bahkan Allah Taala akan menutup segala kesalahan-kesalahan kita, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan segala urusan kehidupan kita, khasnya masalah rezeki. Dan 2 lagi perkara yang Nabi SAW anjurkan kita supaya memperbanyakkannya adalah doa. Pertama, doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita ke dalam syurganya. Dan perkara yang kedua adalah meminta perlindungan daripada azab api neraka Jahannam. Jadi itulah antara sedikit sebanyak yang perlu kita
persiapkan dalam bulan Ramadan, perbanyakkan mengucap kalimah la ilaha illallah, astaghfirullah, berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta perlindungan daripada api neraka. Ya. Kerana bulan Ramadan ini 10 yang awalnya adalah rahmat, yang keduanya keampunan, dan akhirnya adalah pembebasan daripada api neraka Jahannam. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita taufik dan hidayah supaya kita dapat berpuasa pada bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan ihtisab. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan kita, amalan ibadah kita, dan memberikan kita taufik untuk istiqamah sehinggalah ke akhir Ramadan nanti insya-Allah. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik nastaghfiruka wa natubu ilaik nastaghfiruka wa natubu ilaik.